Ya, penonton masih lagi bersiaran bersama kami dalam Grandstand Selamat Pagi Malaysia. Teguh kita menang bersama. Dan seperti yang kita war-warkan kepada anda, pesakit COVID-19 yang dimasukkan ke hospital bagi kategori 4 dan kategori 5 semakin meningkat. Dan antara faktor-faktor peningkatannya adalah jangkitan virus VOC, variant of concern, yang lebih agresif, dan juga masih belum ada rawatan khusus bagi COVID-19 dan pesakit yang menjadi semakin kurang menunjukkan respon terhadap rawatan sokongan sedia ada berbanding pada awal pandemik, dan juga keadaan hipoksia dalam kalangan pesakit muda dan sihat, yang mana pesakit tidak menunjukkan sebarang gejala dan tidak menyedari bahawa mereka mengalami masalah kekurangan oksigen sehingga keadaan kesihatan mereka telah serius dan terjejas teruk telah menyebabkan kelewatan dalam mendapatkan rawatan awal. Jadi sebagai salah satu kaedah penyelesaian bagi permasalahan ini, program vaksinasi merupakan adalah kaedah yang terbaik sekarang ini untuk kita melindungi diri kita dan juga komuniti kita daripada komplikasi kesihatan yang teruk akibat jangkitan COVID-19. Dan saya ingin kongsikan kepada anda setakat 17 Jun 2021, pemberian dos pertama dan dos kedua di negara kita melepasi sasaran 200,000 dos vaksin, iaitu 221,706 dengan dos pertama 177,876, manakala dos kedua 43,830. Dan kemudiannya kita akan memperlihatkan perincian bagi laporan harian jumlah pendaftaran kumulatif. Kita memberi fokus kepada negeri Sarawak. Setakat semalam pendaftarannya adalah 1,438,583, dan kita lihat secara keseluruhannya bagi seluruh negara jumlah pendaftaran adalah 14,877,336. Jadi kita ingin terus meningkatkan jumlah pendaftaran ini untuk kita mencapai 26 populasi masyarakat Malaysia bagi mendaftar dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Dan seterusnya kita lihat dari segi jumlah kumulatif pemberian dos vaksin bagi negara kita setakat ini telah melepasi angka 5 juta, iaitu 5,30,654. Dari segi jumlah dos pertamanya ialah 3,810,071, manakala bagi jumlah dos 2 1,520,583. Kita memperlihatkan dan juga memberi perhatian kepada negeri Sarawak. Setakat ini jumlah dos pertama yang telah diberikan adalah 484,869 dos, manakala bagi dos kedua 172,644. Seperti yang kita sedia maklum, kerajaan sekarang ini telah memperluaskan pelbagai kaedah pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat Malaysia, sama ada di bandar maupun di luar bandar. Selain melalui pemberian vaksin di pusat pemberian vaksin sedia ada, dan juga kerajaan telah memperluaskan lagi kaedah dengan melaksanakan kaedah vaksinasi secara bergerak, dan juga kita lihat ada juga program vaksinasi secara outreach untuk memberi vaksinasi kepada penduduk di pinggir bandar maupun di kawasan pedalaman. Dan kita lihat di laman Instagram JKJAV MY ini bagaimana program outreach telah dilaksanakan di kawasan-kawasan pedalaman, antaranya di kawasan ataupun penempatan rumah panjang di negeri Sarawak. Ia merupakan salah satu usaha untuk memastikan aspirasi kerajaan supaya tiada kelompok yang tertinggal dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini, tidak kiralah di bandar maupun di luar bandar. Jadi ini merupakan aspirasi kita bersama untuk kita mencapai imuniti kelompok pada penghujung tahun ini. Baik, seterusnya kita akan melihat bagaimana program pemberian vaksinasi bergerak di PPV Durin di Sarawak bersama dengan rakan pelapor kita Madalina Jawai Stephen. Kita saksikan. Terima kasih rakan di studio Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, selamat pagi dari Bumi Kenyalang, dan untuk cerita pagi Sarawak kali ini kita akan bercerita mengenai program pemvaksinan yang rancak diadakan di bahagian Sibu ini. Dan untuk kali ini saya berada di Dewan Masyarakat Durin Sibu, dan bersama dengan saya ketika ini iaitu penolong pegawai perubatan kanan selaku penyelaras pusat pemberian vaksin
vaksinasi bergerak di Durin Sibu ini, iaitu Tuan David Japang Anak Jo. Selamat pagi Tuan. Ya, selamat pagi. Baik Tuan, boleh terangkan sedikit sebanyak mengenai program yang diadakan di Dewan Masyarakat Durin ini? Okey, selamat pagi semua. Ini adalah pusat vaksinasi bergerak yang kedua kita jalankan. Sebelum ini kita adakan di Bawang Asan dan program ini akan bermula 16 hari selama 4 hari. Baik Tuan, untuk di Durin ini, siapakah sasaran dan berapa ramaikah yang dijangka akan diberi vaksinasi ini? Sasaran kita adalah penduduk rumah panjang, iaitu merangkumi 98 buah rumah panjang dan penduduknya dianggarkan dalam lingkungan 2,000 untuk program selama 4 hari tersebut. Baik Tuan, siapakah yang menerima vaksin hari ini dan juga berapa ramaikah ataupun kategori manakah yang akan didahulukan untuk program di sini Tuan? Okey, kategori yang kita utamakan adalah terutama sekali mereka yang berumur 60 tahun ke atas dan mempunyai kurang upaya, ataupun kita utamakan penduduk rumah panjang yang tidak mempunyai pengangkutan ke kawasan bandar. Baik Tuan, selepas ini di manakah program vaksinasi bergerak ini akan diadakan? Program vaksinasi bergerak akan diadakan ke kawasan Pasar Siung. Okey, kemudiannya kita akan mengikut jadual yang diberikan oleh pihak atasan dan kita akan terus menjalankan program vaksinasi bergerak ini dari masa ke semasa sehingga kita mencapai imuniti kelompok yang keseluruhannya. Baik Tuan, terima kasih atas perkongsian untuk Cerita Pagi Sarawak kali ini. Okey, sama-sama. Baiklah, itu saja perkongsian untuk Cerita Pagi Sarawak kali ini dan semoga kita semua dapat mencapai imuniti kelompok pada akan datang dan juga kita harapkan semua rakyat Malaysia terus patuh akan SOP yang telah ditetapkan. Lindung diri, lindung semua. Kembali bersama rakan penyampai di studio. Selamat Pagi Malaysia. Ya, terima kasih rakan pelapor kita Madalina Jawai Stephen dengan memberi perhatian terhadap khusus ataupun program pemberian vaksinasi bergerak di PPB Durin di negeri Sarawak. Dan seperti yang kita sudah maklum, ianya merupakan satu usaha yang baik dilaksanakan oleh pihak kerajaan khususnya pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan tiada kelompok yang tertinggal dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan sama ada di bandar maupun di luar bandar. Betul. Cakap kata kelompok yang tertinggal tadi tu, jangan sengaja anda menjadi kelompok tersebut. Jadi daftarkan diri untuk dapatkan vaksinasi. Sekali lagi, ia bukan satu paksaan tetapi memerlukan kerjasama daripada anda semua untuk menjadi sebahagian daripada mereka yang memberi input kepada imuniti kelompok yang cuba kita capai menjelang penghujung tahun ini. Malah mungkin lebih awal kalau sekiranya dapat seperti mana yang kita lihat pada hari ini, lebih daripada 200,000 setiap hari. Betul. Jadi kalau kita boleh mencapai lebih cepat, maka mungkin cita-cita dan juga impian kita untuk melalui kehidupan yang lebih baik daripada sekarang akan dapat dicapai dengan lebih segera. Betul tu. Dan sekarang ini kita sedia maklum juga banyak PPV Mega telah pun dibuka dan antara yang terkini adalah PPV Mega di Stadium Bukit Jalil yang akan dibuka pada 21 Jun nanti. InsyaAllah ianya akan mempercepatkan program vaksinasi. Kalau sekarang ini kita lihat kadar vaksinasinya melebihi 200,000, mungkin kita boleh lihat 250,000 pula. Mana tahu? Ya, betul. Jadi itu boleh kita capai bersama dengan kerjasama daripada pihak swasta dan sebagainya. Baik, dan